A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Sabri Das orang pertama yang merespon ya. Sabri Das orang pertama, Amaris Gita Smith orang kedua, Wan Zainon Singapura nombor 3, Zarir, Cik Arman, Misa, Muhammad Nasrullah ya, Kamisa Rasman ni top 10 lah ya. Lepas tu diikuti oleh Alam Ahmad, Mun Maisma, Yati Setia, Hajah Jamiah, ya, Misa, Nurizan Sulaiman, Singapura ni top 20 ni. Asni, lepas tu Zurina Muhammad Isa, Janatul Nisa, ya, Ratna Laili, Zurina Muhammad Isa tadi, Fadila, Jebon, tolong share, like dan share. Jordan Diagonal pun so awal ya, selamat pagi. Siti Mariamah, not bad ya, semua masih awal. Abdul Rahman ya, lepas tu Nur Azura Isa, Mun Maisma tadi, Abdul Rahman, Zahara Muhammad Nur, Hajah Jamiah dah sebut, Ramlah Lajat, Susri Dawati, terima kasih. Nurlinda Mat Ari, like dan share guys, like dan share. Sabi Das ya, Nur Amalina, Ramlah Zul, Mala Jamaluddin, Nur Sakinah, like dan share kepada 10 geng, 10 orang. Abdul Rahman Syamwali, Rifa Marjan, Mazali Majid, terus ya, like dan share. Muhammad Kamal Rahim, Willy Jonga, Cintaku Mamirus, Nursia Sabiah, Jordan tadi, Abdul Rahim Abdul Latif, Tuan Haji, terima kasih. Jebon Hana Syari, Ramlah Sudah, Nur Zahyu Muhammad Yusuf, Nur Azlan Zaza, Aida SJ, Salma Ismail, Halpiah Wahab, Samsinar Saad, Julina Intan Sumayyah, Sayyidil Lamid, Khadijah Harun, Alexander Man, Karuna Suci. Berapa orang dah? Wow, 188 masuk kelas, 138 share. Tahniah ya. Terus share sikit lagi 200 make it 200. Noraini Wan, Jamaliah Nawawi, Zainab Hassan, terima kasih. Ni geng-geng lama ni. Muslim, Rashidan Ramli, Kamsirin Sabin, Rahim Latif ya, Tuan Haji, Mazlan Ramaya, Rifah dah sebut, Wong Jawa dah masuk, Cikgu Jinggu pun ada, waras cikgu ya, Mazlan Lan, Nurani Zanul, Badul Alam dah sebut, Lita Welita, Hajah Jamiah dah sebut, Keluang clear tahu apa ya. Oh, rupanya Keluang, Hajah Jamiah kat Keluang Johor ya. Azlan. Okey, Nur Azlan Zaza, dah 5 tahun dia follow sejak dia umur 15, sekarang umur dia baru 20. So, Nur Rasha Likin, Pian Raja Diri, ya. Maulina Leslina, Latif Haji Ismail, Zaliha Haji Muhammad Nur, Halpiah ya, Hanisa 159 dah share, make it 200 guys. Intan Sumaya, Marpu'ah, Suhaida Osman, Nani Triana, Lita Walita dah sebut, Syaflin Safia, Fatimah Asmuni, Sadil Lamid dah, Khalidah Soleh, Ina Zalina, Pian Raja Diri dah sebut, Saiful Nizam, Zainab Hassan ya. Okey, hari ni hari Selasa, 6 hari bulan September, Tokman DJ MS. Ya, lepas tu Salasia Hassan, Selena Yusof, salam ni pagi. Oh, Salina pun daripada Singapura. Salina Yusof dari Singapura juga. Ramai geng dari Singapura ni. Terima kasih sahabat dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand, dari Indonesia. Aisyah Mansur, Sapik ada dah masuk. Sparrow, MSLK. Wah, ni Tok Abang jangan jumpa Sparrow ni. Waalaikumsalam. Zahra Yaakob, Srini Dadamia, ni lama dah. Srin Dadamia, kita tak nampak ya. Intan Aziz, Wong Jawa dah sebut. Walik Naim,
Nur Adila, Sabahul Khair, Fabian Mazin, Syuhada Syakirin, Didi Zari, Zainab Hasan, Nuraina Ramash. Wah, dah 218 dah, tak apa kesan ya. Ni Azian Mak Soleh, Muhammad Hussein Saparno, Nurwati Muda. Kita akan start sekarang. Dek Yanti Samosir, Miza Ayat, Zaro Ismail, Latifa, Zuriana Amri, Dr. Narima Ismail dah masuk, Mat Yani Mat, Didi Zari, Molina Eslina, Walik dah sebut, Suryati, Nur Atika dan yang lain lah ya. Zaimah Said ya, Maimunah Cina. Baik. 211 orang dalam kelas, 230 dah share. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Kita nak membicarakan tentang jika pasangan kita dah benci dan acap kali macam nak bercerai. Ni pun Tok Abang bila ya, 2 malam lepas pun 3 soalan yang berkaitan on the same issue lah. Ya, ada yang dah bercerai, umur dah 65 bercerai. Umur 65, pasangannya 60. Alah, macam budak remaja juga ya. Tapi itulah. Ya, sebab ajal apa ni, bukan ajal. Yalah, jodoh dah sampai, dah habis, dah berakhir, maka begitulah takdir Tuhan, tapi itu pilihan kita. Ya, ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq. Takdir mubram tak boleh ubah, ya, yang telah Allah tentukan seperti ajal maut, jodoh pertemuan, ya, tanah perkuburan, laki-laki perempuan, ya, awak orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Iban, orang Kadazan, awak orang Malaysia, awak orang Amerika, ni tak boleh diubah. Memang dah begitu. Of course you can change you punya nationality, bukan kerayatan ya, citizenship, tetapi kita tak boleh ubah ya bangsa kita dilahirkan dahulu. Itu benda yang tidak boleh ubah. Dan takdir mu'alaq, benda yang Allah akan ubah ikut usaha kita. Termasuklah kebahagiaan rumah tangga, nak sayang ke nak benci, itu terpulang pada kita, ikut usaha dan doa, ikhtiar, ilmu dan sebagainya. Baik. Ya. So hari ni hari Selasa ya. So 6 hari bulan 9, dan program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 10 hari bulan 9, iaitu hari Sabtu. Tok Abah dah ubah sikit dia punya tajuk dan pengisian untuk apa ni, melayani lah, untuk menangani, menyantuni ibu bapa dan para guru. Dia kata teknik belajar ni kita dah ajar ya, banyak kat sekolah dengan cara masing-masing lah. So Tok Abah ubah sikit, tips dan petua menjadi pelajar yang cemerlang. So teknik belajar tu sebahagian saja daripada isu, tapi bagaimana nak jadi pelajar cemerlang, itu yang jadi isu. Sikapnya kena berubah ya, the whole body system kena berubah, 360 change. Dan mudah-mudahan bila kita menjadi seorang pelajar yang cemerlang, maka berjaya di dalam di sekolah, di rumah, dalam masyarakat, dalam kehidupan. Kita akan dapat membentuk BQ, balance quotient, aras IQ, aras Q, aras quotient, aras kepintaran dalam memperseimbangkan kehidupan kita. Tips dan petua menjadi pelajar yang cemerlang. Bukan fokus pada teknik belajar saja. Mudah-mudahan ini akan membuka lagi ruas, ramai lagi yang akan join masa cuti sekolah ni. Sekolah-sekolah boleh buat melalui PIBG, boleh buat ya kat Dewan. Kita boleh bagi special rate ya untuk satu sekolah. Mudah aja dan murah. Ni program webinar mudah milik, mudah attend ya. Boleh attend, bukan mudah tengok saja. Ada orang kata, oh ni rumah murah tapi mudah boleh tengok ya. Rumah boleh tengok, mampu tengok tapi tak mampu beli. Rumah untuk B40 tapi harganya RM250,000. Untuk B40 ya, pendapatan sekeluarga, pendapatan household cuma RM3,000 ke bawah. Nak beli rumah RM25,000 dan sebulanan kena bayar RM1,000 lebih. Mana mampunya ya. Untuk separuh orang murah lah. Untuk separuh orang memang rumah mampu lihat, mampu tengok, mampu ambil gambar, dia kata. Kesian ya, Tok Abah pun memang terkesan. So pihak yang berwajib cari peluang, cari jalan, cari ruang dan peluang untuk membantu orang yang tak ada rumah ya. Ini satu perkara yang sangat wajib lah. So pihak yang berwajib, please reconsider your pricing of the houses ya. Kononnya rumah mampu milik tapi 200,000 ke atas. Ni rintihan orang ramai ni, tak apa baca ya. Untuk separuh orang no big deal. 250 murah sangat. Saya cari yang 750,000 yang mampu, silakan. Tapi untuk golongan B40 ni yang ramai selepas
PKP lepas pandemik, lepas masuk endemik, ramai dalam golongan B40. So tolong ya, dan rumah itu satu kewajipan, sebenarnya asas dalam kehidupan. Ya, okey. Baik, dan ada link ya untuk webinar tips dan petunjuk untuk menjadi pelajar yang cemerlang. So mak ayah hantar anak-anak anda walaupun sedang bercuti, sebab mereka bercuti, sebab kita buat pun di akhir cuti, hari Sabtu. Dah puas dah bercuti, insya-Allah. Gitu. Ya, so atuk nenek boleh sponsor untuk cucu, abang kakak sponsor untuk adik, saudara-saudari sponsor untuk anak jiran yang mungkin golongan B40 yang boleh sponsor rumah anak yatim, sponsor members koperasi, anak-anak ahli koperasi, anak-anak persatuan Puspanita dan sebagainya. Jom ramai-ramai. Dan of course sekolah agensi kerajaan dan swasta boleh buat di agensi masing-masing, buat kat dewan ya. Ada special rate kita berikan pada suatu kumpulan. 1,000 orang pun tak apa dalam dewan. It is okay untuk satu yuran yang sangat munasabah, yang sangat mampu milik, mampu attend, mampu beli. Ya, okay. Alright. So, sabut tobat tambah ya, menangani pasangan yang dah benci dan yang nak minta cerai. Itu ujung daripada kisah benci-membenci ni. Dan bahagian pertama taubat sebut tentang muhasabah diri. Ya, so walau siapa pun yang menghadapi masalah pasangan membenci, cek diri masing-masing. Yang membenci aku, aku sayang pasangan aku tak ada masalah. Jangan ada masalah pasangan aku. Tapi yang datang itu orang yang tidak bermasalah ni, yang rupanya dia pun ada punca masalah. Ya, sebab Allah uji dia dengan pasangan membenci atas sebab-sebab yang Allah yang Maha mengetahui, tapi rupanya kita pun tidak sempurna. Nobody is. Semua orang tidak sempurna. Ya, dua orang manusia yang tidak sempurna Allah temukan untuk dijodohkan. Kenapa ya? Dua manusia yang tidak sempurna tapi dijodohkan untuk tolong menolong, didik mendidik, pesan memesan, imbang mengimbangi, ya, kata tu, tegur menegur, ya, untuk kata orang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Hebatnya Allah. Ingat kata guru Tabah, you will not find a wrong mate because God is fair. Ini seorang Kristian ya. Guru Tabah orang Kristian, dia kata you will not find a wrong mate, but oftentimes you become the wrong mate. Kita tidak akan bertemu dengan pasangan yang silap, tapi acap kali kita menjadi pasangan yang silap. Artinya kita sangka kita okey. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. So all of us work in progress. Semua kita tidak sempurna. So langkah pertama untuk mengatasi pasangan yang benci kita ialah muhasabah diri dan timah hakikat kita pun yang kononnya tidak bermasalah ni ada kekurangan, ada kelemahan, ada perkara yang menyebabkan pasangan jengkel dan menyampah fed up kat kita for some reason yang kita tak perasan. Ada kelemahan dan kekurangan sebab tidak ada manusia yang sempurna. Dan terbaca dalam satu buku, dia kata apa? Nobody is perfect, but our intention can be. Tok Abah memang terus terduduk lah. Masa tu memang tengah duduk pun. Sambil berfikir betulnya, cantiknya nasihat itu. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi niat kita boleh sempurna. Ya Allah, janjikan aku orang yang Kau terima dan masuk syurga-Mu, ya Allah. Sempurna tak kalau masuk syurga? Sempurnalah ya. Sempurna, kata Suhaimi ya. Lagu yang menyentuh kalbu. So kalau kita niat untuk masuk syurga itu sempurna. Ya, kita kita niat untuk dapat redha Allah, Allah redha kita, kita redha Allah, dan kita masuk ke jannah, terbuka semua pintu keampunan, kita dapat masuk pintu jannah. Sempurna tak? Sempurna. Itu niat yang sempurna. So kita tidak sempurna, tapi niat kita can be sempurna. Kita minta ihsan, ya, kasih sayang Allah untuk memasukkan kita ke syurga. Itu sempurna dah. Dah masuk syurga sempurnalah. Tapi kita tidak sempurna. Niat kita boleh jadi sempurna. So kita jom kita niatkan yang baik-baik. So tahniah ya, janda sedekah subuh ya, dan hadiahkan pahalanya untuk orang yang tersayang. Niat kita sempurna. Untuk memberikan hadiah itu, hadiah sedekah kita untuk orang yang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada, dan kita berdoalah untuk dapat kesempurnaan di akhir hayat, mati dalam husnul khatimah. Itu sempurna, mati yang sempurna. Kita tidak sempurna, tapi kita berdoa dan berniat untuk dapat kesempurnaan, mati yang sempurna, mati dalam husnul khatimah. Kan seronok ya. Kita tidak sempurna, tapi berniatlah untuk dapat kesempurnaan. Niat kita can be perfect. Right. Nombor 1. Itu yang depan ni.
Nombor dua, Tok Abah kata bila ada pasangan yang benci sampai berkonflik, sampai nak bercerai-berai, of course ada 3-4 pilihan. Satu, do nothing and suffer. Tak payah buat apa-apa dan sengsara macam ramai, terutamanya wanita. Laki-laki pun ramai. Sengsara, ya. Nombor dua, berpisah dengan cara negatif, berpatarang, bergaduh, tak nak tegur, tak nak maafkan, ya, saya tak maafkan awak sampai ke akhirat. Oh, berpisah. Tapi ramai juga pasangan yang Tok Abah tahu berpisah dengan keadaan yang positif, artinya mereka berkawan demi keselamatan dunia dan akhirat, demi anak-anak. Walaupun mereka tak ada anak pun, tapi mereka berpisah dengan cara yang damai. Malahan sebelum lepas cerai, mereka bermaaf-maafan, berpeluk-pelukan, ya. Mereka masih suami isteri sebelum lepas talak, ya. Mereka bersalam-salaman, bermaaf-maafan dan berpeluk-pelukan kali terakhir, dan mereka lepaskan cerai dengan tangisan. Artinya mereka bercerai dalam keadaan yang baik. Tok Abah tahu, ya, ramai hakim syar'i kata ini benar, ya, dan ramai pasangan yang sudah bercerai mengaku itu berpisah dengan cara yang baik. Jangan pula kata mana ada orang bercerai dengan cara baik. You don't know the whole story. So jangan, ya, macam semalam, ya. Ini kisah. So Tok Abah nak tegur, ya. Semalam ada kisah DTA, Dr. Tengku Asmadi, dia pergi ke masjid, lepas tu dengar program, lepas tu diajaknya penceramah, ya, ke makan roti canai, ya. Lepas tu seorang netizen komen, Tok Abah tahu siapa netizen ni, yang dia kata, apalah dalam masjid pumpang, tapi keluar pergi ke kedai mamak nak tolong bangsa gini-gini. Dr. Tengku Asmadi respon, ni fitnah apa ni tuan? Tuan Bedul bukan nama sebenar, ya. Saya Tok Abah serahsiakan nama sebenar. Tuan Bedul, ya, bin Ahmad. Apa ni fitnah ni? Rupanya mereka pergi ke kedai orang kita lah. Kedai makan roti canai tak sebenarnya. Dalam kepala, makan roti canai, kedai mamak lah tu. Tak tolong bangsa. So, Dr. Tengku dengan bijaksana menjawab, ni fitnah apa ni tuan? Disebut nama orang tu lah. Ni fitnah apa ni pula, ya. Lepas tu di bawah tu respon, oh kedai Pak. Ni rupanya kedai Jawa. Kedai orang Melayu. So, tapi itulah dia. Dia terus tibayun, dia tidak tabayun. Dia buat andaian. Kereta naik macam kedai mamak. Is it true? So, itu satu. Dan yang Tok Abah sedih, dah dia tahu hakikat sebenar, dia tak minta maaf pun. Tadi dia mengata secara publik, ya, apa punya bangsa dalam masjid berkawan pumpak, cakap gumbang, tapi keluar tak ada membantu pun. So minta maaf lah kalau tersilap. Tidak hina awak meminta maaf, tidak hina. Ular menyusur akar, takkan hilang bisanya. Atau apa, pergi kepada website orang yang komen ni. Tiba-tiba tengok, ya. Tok Abah nak tegur tapi takut kan kawan-kawan dia tahu pula, malu anak-anak dia tahu, malu dia. Tok Abah pun tak sampai hati nak tegur dia. Di situ Tok Abah kena PM tepi yang cuma dia dapat menonton atau melihat atau membaca. Orang lain tak tahu. Kita nak tegur orang pun kena jaga muruah orang, ya. Mudah-mudahan Allah bila kita tutup aib orang di dunia, Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niat kita boleh sempurna, kita tidak sempurna, niat kita boleh sempurna. Itu kisah semalam. Tok Abah pun rasa apalah, ya. Dia tak siasat, tak apa, terus pukul. Lepas tu dah tahu dia silap, tak nak minta maaf. Apa punya bangsa ni? Apa punya orang ni? Ya, sedap-sedap, seronok-seronok je tu. Kesian mak bapak didik dia. Kesian mak bapak doakan dia. Inilah dia. Kita tidak sempurna. Itu sebab kadang pasangan benci kita. Kita nampak kesilapan pasangan, tapi kita tak nampak kesilapan kita. So, nombor satu, Tok Abah pesan. Bila pasangan benci kita sampai nak bercerai, muhasabah diri. Dan terima hakikat, kita tidak sempurna. We are all work in progress. Dan dalam kebanyakan situasi yang Tok Abah telah counsel, puluh ribu kes, ya, bila salah seorang pasangan yang benci-membenci itu berubah secara positif, dengan istiqamah, dengan doa, dengan overhaul diri, maka Allah selepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka berdamai semula dan lebih rapat, lebih bahagia berbanding sebelum bergaduh dan benci-membenci. Rupanya Allah berikan situasi benci-membenci sebagai satu anugerah untuk hisap diri, muhasabah diri, overhaul diri. Ya. Nombor 2, pertanyaan itu, do nothing and suffer, berpisah dengan cara positif, berpisah dengan cara negatif,
ataupun yang keempatnya, itu yang Tok Abah kata pilihan yang terbaik. Berubah cara 360 darjah dan move on dan teruskan kehidupan dengan bahagia walau apapun yang berlaku. Sebab ini takdir mu'allak. Ya, takdir yang Allah akan tentukan berdasarkan pada usaha, ilmu, doa, zikir dan juga apa istiqamah atau kelestarian amalan yang kita lakukan. Ya, okey. Dan dalam bahagian pertama Tok Abbas sebut juga ya, bila pasangan benci kat kita dan dah sampai ada gara-gara nak bercerai-berai, cari punca masalah. Dan Tok Abbas telah senaraikan 2-3. Kita sambung hari ni hati yang kotor, therefore sebabnya bila seorang manusia bertanya kepada Hasan Basri, wahai tuan guru, ya, saya selalu bergaduh suami isteri, ya, sampai nak bercerai-berai, bergaduh bagai nak agak, apa nak buat? Hasan Basri menjawab, bertaubatlah. Bertaubatlah, minta ampun. Solat taubat, istighfar, bermaaf-maafan, minta ampun pada Allah, bermaaf-maafan dengan pasangan, dengan semua orang, ya. Itu kita bertaubat, maka bila kita bertaubat, Allah akan selesaikan masalah benci-membenci dalam rumah tangga. So, hati kotor. Sama juga. Bila seorang bertanya, aku ni ada masalah, ya, dah lama berumah tangga tapi tak ada zuriat, bertaubatlah. Allah akan berikan kamu zuriat. Seorang lagi pula bertanya pada Hasan Basri, aku ni seorang petani, tanaman aku tak menjadi, ternakan aku mati, aku banyak hutang, aku susah, aku miskin. Bertaubatlah. Pintu-pintu rezeki akan terbuka. Tengok, apapun masalah yang kita hadapi, puncanya dari seketul daging yang kotor. Hati kotor tarik bencana, tarik kebencian, hati yang pasangan benci, tarik kata orang tu apa, penyakit, ya. So mudah-mudahan kita bertaubat. Tuan-puan, adik-adik, anak-anak, jom kita tiap-tiap malam tu, sebab Tuan Abah pesan daripada sejak 40 tahun yang lepas, jangan tidur tiap-tiap malam sebelum solat taubat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang dan buatlah perkara-perkara yang boleh mensucikan hati kita. Cleanse your heart every night before you go to bed. Don't go to bed in anger. Okay. Lepas tu, of course lah, minda yang negatif kita bersangka buruk dan Tok Abah sebut, ya, dalam bahagian pertama, 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi adalah su'zon, negatif. Itu kajian satu dunia. Therefore, kita tukar paradigma, tukar cara berfikir untuk mempositifkan pemikiran kita. Dan ini cuma datang bila kita betulkan hati. Hati mengawal fikiran. Hati bersih, mudah-mudahan fikiran kita pun juga husnuzon, bersangka baik. So, seketul daging tu sangat kritikal. Betulkan hati. Jagalah hati, jangan dikotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Lagu 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas punya nasyid dari seberang. Okey. Lepas tu, ni yang Tok Abah pun berbisik dengan Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Minggu lepas kami berbincang ni dalam masa PKP dan NBAC ni, banyak tak konflik rumah tangga yang Tok Abah kaunselor kata banyak ustaz. Apa punca utama? Macam-macam ustaz, tapi itulah yang Tok Abah jumpa, Tok Abah bisik pada di telinga Datuk Zul, ialah 95% ke atas pasangan yang benci-membenci dan bercerai-berai ni, yang suami atau isteri atau kedua-duanya tak jaga solat. Dia terus angguk, betul, itu asas. Itu pengalaman beliau. Mengkaunselor ribuan kes juga. Itulah pengalaman kaunselor-kaunselor di pejabat agama. Itulah pengalaman naib-naib kadi-kadi seluruh Malaysia yang Tok Abah sempat berjumpa dan berbincang dan berwacana. So, jaga solat. Bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan semua orang di sekitar kita, termasuk orang yang membenci kita. So, punca masalah hati kotor, minda negatif, tak jaga solat, banyak amalan tak betul, amalan tak betul. Bangun tidur pun lewat, amalannya lewat. Lepas tu malas nak kemas tempat tidur. Lepas tu pemalas, ada suami sebelum kahwin, ini kisah yang Tok Abah baru respon 2 hari yang lepas, dia kata apa? Sebelum kahwin dia kata dia ada kerja, rupanya bila dah kahwin dia tak ada kerja. Sebelum kahwin dia kata dia ada rumah, rupanya bila dah kahwin tahu dia tak ada rumah.
Ya, sebelum kahwin dia kata ada gini. Rupanya bila kahwin tahu dia tak ada apa-apa pun. Dia start hubungan membina rumah tangga dengan pembohongan. So, dah 3 tahun kami berumah tangga. Dia masih tak kerja. Jangan harap nafkah. Nafkah zahir memang tak ada langsung. Sebab dia memang tak kerja mengharapkan isteri. Ni apa punya suami ni? Ya. Kalau suami itu dalam keadaan sehat dan mampu, ya, wajib dia mencari nafkah. Ya, haram dia bergantung kepada pendapatan isteri. Haram dia. Itu dia memang dayus, lelaki dayus, berdosa. Walaupun isteri kita kata tak apa, abang duduk kat rumah, abang jagalah, tolong masak aje. Tak boleh. Dia tak boleh begitu kecuali isteri suami itu dah tak mampu dah. Sebab mencari rezeki kewajiban suami, bukan isteri. Isteri harus saja membantu, suami itu harus mencari nafkah. Semua bukan tanggungjawab seorang wanita, seorang isteri, bukan. Ni yang guru-guru tak ajar. Tok Abah ni bukan orang agama, Tok Abah ni orang kaunseling, orang psikologi, orang sains, orang komunikasi, bolehlah. Tetapi Tok Abah bukan orang agama yang memang belajar agama, tapi akan terus belajar. Sekarang pun masih belajar agama, umur pun baru 71. Dia kena teruslah belajar sampai akhir hayat. Okey. Banyak amalan tak betul, jahil agama, dan of course Tok Abah sebut tentang gangguan sihir dan paranormal. Masalah paranormal kadang-kadang orang tak perasan pun. Itu sebabnya Tok Abah tengok bagaimana nak bantu orang ramai ni. Mungkin membenci sampai nak bercerai-berai, rupanya ada masalah gangguan paranormal. Tapi jangan pula salahkan jin aja. Ni sikit-sikit salahkan jin. Rupanya salah dia tak tengok kan, ini ada orang sihir ni. Ni mesti kena gangguan jin, padahal tak ada. Ya, kesian jin. Yang tak ada guna. Aku tak ada guna, tak kacau dia pun. Dia memang tak guna punya orang. Aku tak payah kacau pun akan bercerai-berai. Buat apa aku nak kacau dia? Kata si jin. Contoh ya. So, Tok Abah sebanyak internet, banyak website. So, Tok Abah dah batis banyak sumber maklumat untuk menghisap diri tentang gangguan paranormal. Salah satu yang terbagus ialah website yang disebut sebagai Malaysia Kita. KITER, Malaysia Kita. Disebut 50 tanda kena sihir. Tok Abah cek website yang banyak dalam internet, tapi Malaysia Kita itu sangat kata tu komprehensif lah. Bukan sempurna tapi komprehensif. Banyak yang Tok Abah belajar daripada beberapa orang guru dan para ustaz dan para perawat. Itulah antara tanda-tanda atau simptom kena gangguan paranormal yang boleh menghuru-harakan hubungan dalam rumah tangga sampai benci-membenci tanpa sebab. Ada satu kes yang Tok Abah baru respon juga, ya. Dia baru berkawan 17 tahun, sejak kecil lah. Berkawan 17 tahun, bercinta banyak tahun. Baru sebulan dah bergaduh, dah pisah tempat tidur dah. Baru sebulan nikah. Mereka dah si suami ni marah-marah, herdik-herdik, ya, menghina. Padahal dulu berkawan tak pernah sekali pun menghina. Tok Abah tak tahu apa puncanya. Tapi dalam kepala Tok Abah, based on pengalaman yang lepas-lepas, mungkin ada masalah gangguan paranormal. Mungkin ada pembenci, ada sihir pembenci. Dan Tok Abah telah jumpa ribuan kes yang bergaduh sampai hampir bercerai-berai sebab gangguan sihir pemisah. Sangat zalim, sangat berdosa, dan siapa yang terlibat memang menempah untuk masuk neraka. Bukan Tok Abah memberi hukum, bukan. Tapi awak menganiaya orang saya bercerai-berai. Ingat boleh masuk syurga ke kalau tidak diampunkan oleh orang yang berkaitan? Come on man, use your logic. Kau tak gunakan iman pun, gunakan logik dulu. Ya, So, Tok Abah jumpa ni. Allah SWT. Tapi ramai orang bertanya Tok Abah, Tok Abah terlibat tak dengan rawatan syifa? Tak, Tok Abah tak. Tok Abah cuma boleh diagnose dan rujukkan kepada orang yang profesional. Tok Abah penyama tak lagat, ya. Memang tak lagat, ya. Memang ada kesempatan untuk inilah membuat kerja-kerja begini. Tapi Tok Abah akan beritahu awak mungkin ada gangguan sihir gini. Carilah perawat yang profesional, yang memang full time kerja dia. Mereka akan lebih berwibawa. Tok Abah ni ibarat akar, ya. Kalau ada rotan, janganlah pakai akar untuk
mengikat dia pakai rotan, cari rotan. Dah tak ada rotan langsung, rotan banyak, kena carilah, ya. Barulah Tok Abah kenalah bertindak untuk menggantikan rotan yang tak ada langsung, ya. So gitu. So bila orang bertanya, adakah Tok Abah membuat rawatan syifa? Tok Abah kata taklah. Ya, Tok Abah cuma membantu mengenal pasti, mendiagnosis, dan awaklah cari, ya. Sebab Tok Abah nak fokus kepada memberikan program nasihat, kaunseling dan sebagainya, yang itu pun dah tak cukup masa. Kalau terlibat dengan merawat pula, ini satu tanggungjawab yang lebih besar, ya. Okey, ramai orang yang memang ahli dan pakar dan full time doing this job, so pergilah pada mereka, ya. Okey, so itu mudah-mudahan dapat, ya. Gangguan sihir dan paranormal, ni apa contoh-contoh ni yang Tok Abah pernah mendapati bila belajar dan menganalisis kaunselir ataupun mereka yang minta nasihat. Mereka mimpi yang pelik-pelik, mimpi ular. Itu memang salah satu tanda gangguan sihir. Mimpi ular, mimpi banyak ikan, mimpi air yang yang bah yang teruk, mimpi lintah satu badan, keluar dari badan kena lintah, mimpi nak balik rumah sesat jalan, mimpi di tempat yang tinggi jatuh, mimpi kena tekan, mimpi jumpa hantu, mimpi dikejar di binatang, mimpi jumpa haiwan, ya, yang ganas, ya, yang buas, ya. Apa lagi? So macam-macam, ya. Pegang apa aja peralatan rosak. Pegang handphone terus hang. Pegang komputer terus hang. Pegang apa yang elektronik terus rosak. Pegang TV tak boleh on. Tapi bukan sebab apa ni, remote controlnya tak ada bateri rupanya. Ni kena sihir aku ni. Aku tak boleh onkan TV. Cek, anak cek. Alabah, remote control tak ada bateri. Ingat kena sihir. Ada ke TV tak rosak langsung pun, yang kita je yang alhamdulillah orang tua kan. So Tok Abah tak sempat lah nak bincang semua. So you Google, ya. Kalau yang gaduh lain macam, ada mimpi pelik-pelik, ya. Lepas tu ni dia. Ni kajian daripada ramai sahabat Tok Abah dan Tok Abah juga, ya. Hampir semua orang yang ada migrain yang teruk, bukan migrain biasa-biasa. Migrain teruk ni rupanya 99% ada masalah gangguan. Ini kajian, ya. Tak semestinya it relate to you. Tapi kalau bila biasanya kalau orang tu ada gangguan paranormal, Tok Abah dekat pun Tok Abah dah seram lain macam, ya. Lepas tu tanya, awak ada migrain ke? Macam mana Tok Abah tahu? Kalau orang perempuan Tok Abah tanya, laki-laki gurau-gurau adalah tanya, awak ada senggugut tak? Laki-laki pun Tok Abah tanya, gurau. Senggugut? Isteri saya memang senggugut teruk. Tok Abah tanya, awak ada senggugut pada suami? Sebenarnya Tok Abah nak tanya tentang isteri dia. Sebab kadang orang nak attack suami, sihir suami, tapi suami ialah orang yang agak kuat kan, artinya ialah tak ada period, tak ada haid, jadi dia sembahyang dia berterusan, zikir berterusan, ya. Doanya berterusan, ya, tidak henti-henti, maka kadang-kadang gangguan sihir pun susah nak mengganggu dia, jadi terkena pada isteri. Dan orang perempuan yang senggugut yang teruk dan migrain yang teruk, ikut kajian yang Tok Abah dan sahabat-sahabat lakukan, 98-99%, ya, ada unsur-unsur gangguan. Of course ada masalah fisiologikal. Jangan pula asyik tambah taksub kepada benda bukan-bukan ni, ya. Of course ada masalah. Kalau sakit terus jumpa doktor dulu. Itu langkah pertama. Jumpa doktor, pergi klinik, pergi hospital. Langkah pertama. Tok Abah pernah belajar dengan Allahyarham Ustaz Arundin pun kata, kalau sakit pergi hospital dulu. Tapi kalau doktor dah cek normal, semua okey, darah okey, semua okey, tapi awak sakit. Awak sakit yang teruk. Doktor dah cek semua normal. Darah normal, MRI scan normal, apa pun normal, ya. Sebab daripada pemeriksaan darah banyak penyakit boleh didetect. Tapi mimpi-mimpi dia pelik-pelik pula, ya. Mimpi dia berulang-ulang benda yang sama. Itu dia. Pesan para guru Tok Abah, kalau kita mimpi 3-4 kali berulang-ulang, 3 kali lah, ya, benda yang sama, itu Allah nak bagi message. Nak bagi message sesuatu, ya. Sebab mimpi yang, janganlah mimpi main dam dengan Joe Biden Joe Biden, Presiden Amerika. Kau main dam dengan Presiden Amerika, ya.
3 malam berturut-turut. Ini ada mesej. Itu mimpi kartun. Itu mimpi kartun. Ya. Awak main gasing dengan PM. Mimpi main gasing dengan PM. Ya, 3 malam berturut-turut. Itu mimpi kartun. Ya. Contohlah. Ya. Okey. Ya, tu Google ya. So mungkin gangguan sihir. Jangan pula meremehkan. Tak adalah zaman sekarang mana ada. Ada. Banyak ya. Tok Abang kadang baru nak counsel. Baru nak counsel pasangan yang yalah bergaduh bagai nak ni, baru tanya nama, baru nak catat information asas, baru pandang dia. Tok Abang kau nak counsel orang, Tok Abang kena pagar dirilah dulu dengan doa dan zikir dan sebagainya. Biasalah tu kan. Itu persediaan seorang kaunselor. Ya, so baru tengok dia tiba, aku benci kau, aku takut kau, aku tak suka tengok. Awak datang nak minta nasihat, kau benci pula muka yang agak handsome ini ya. Walaupun dah usang ya. Rupanya itulah dia. Rupanya dia tak berapa betul, tak berapa normal. Tak, iyalah kok ia pun benci, takkan jerit-jerit. Aku benci kau, aku tak. Takkan iya. Takkan iya. Orang yang normal ya, rupanya ada masalah paranormal. Ya, ada Tok Abang mengajar dalam satu dewan ya. Tok Abang lalu seorang wanita yang sedang mengandung anak sulung ya, 7 bulan ke 8 bulan. Dia nampak je Tok Abang, dia takut sampai maaf ya, terkencing-kencing. 7-8 kali dia pergi toilet. Tok Abang lalu je dia terkencing-kencing. Tu lepas tu Tok Abang kata jumpa saya selepas program ya, sebab Tok Abang kata kenapa you keluar setiap kali saya lalu sebelah awak? Saya tak tahan, saya terkencing-kencing. Saya tak adalah ilmu suruh orang kencing ya. Saya takut sangat, saya takut, saya seram sangat. Ada mimpi pelik-pelik, betul. Tiap-tiap malam saya mimpi ular, kacau saya, belit saya, patuk saya. Ada migraine, memang migraine saya teruk. Senggugut, sebelum saya mengandung ni, senggugut saya memang sampai muntah-muntah. Sampai, nampak? Ya, so mimpi yang pelik, lepas tu senggugutnya teruk sangat dan migraine, dan dia pandang orang tua pula, dia takut, seram. Mungkin itu tanda gangguan paranormal. So tak apa, rujukkan dia pada perawat yang berwibawa, dan selepas dia betul memang banyak gangguan ya, ialah orang mengandung kan. Maka selepas dapat dia pun tenang ya. Tengok Tok Abah pun boleh senyum, dia tak takut, tak seriau. Tengok Tok Abah kata alhamdulillah. Ya, ini dia ya. Okey. So ini kadang-kadang punca masalah benci-membenci sampai nak bercerai-berai ya. So kena cari puncanya ya, baru dapat dia benar kata mengatasi masalah dengan tuntas, dengan sempurna. Sempurna ya. Okey, ingat program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 10 hari bulan 9 hari Sabtu, next Saturday. Ni hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari lagi. 4 hari lagi Tok Abang akan buat seminar ya. Masih boleh berdaftar ya, untuk anak-anak, untuk cucu, untuk anak jiran, untuk anak sekolah, untuk anak ahli koperasi, untuk anak persatuan wanita, untuk anak-anak pekerja kilang, jabatan, agensi kerajaan dan swasta ya. Tajuknya ialah petua tip dan petua untuk jadi pelajar yang cemerlang. Termasuklah teknik belajar yang betul ya. So Tok Abang akan terangkan apakah cara untuk jadi pelajar yang cemerlang, yang seimbang. Ya, hebat kat rumah, hebat kat sekolah, hebat dalam akademik, dalam kurikulum. Mudah-mudahan akan jadi seorang pimpin diri dan pemimpin masyarakat, sebab kita khalifah. Bagaimana nak jadi khalifah dan jadi ibadur rahman, hamba yang terbaik, khalifah yang berwibawa dan jadi aset kepada keluarga, masyarakat, negara, bangsa, agama dan aset kepada dunia. Jom jadi pelajar yang cemerlang. Sebenarnya setelah masuk cuti yang semester hujung ni ya, insyaallah sebelum kita start balik nanti minggu depan dah sekolah balik, dan ramai akan bersedia untuk menghadapi peperiksaan dan sebagainya ya, peperiksaan biasa atau peperiksaan besar seperti SPM, STPM di University College ya. Come to our program webinar pada 10 hari bulan 9. Dah ramai yang mendaftar, tapi Tok Abang rasa Tok Abang tak mampu nak buat lagi untuk tahun ni. Mungkin sepanjang hayat, mana kita tahu. Yang umur pun dah 71, can go anytime. So come
tu our webinar dan ramai sangat ya. Tok Abah dah buat program ni sejak lebih kurang 40 tahun yang lalu. Kita tambah nilai, tambah ilmu, tambah tip, tambah doa, tambah zikir, ya, tambah ikut situasi senario semasa. Tahun 2022 punya isu, tips dan keadaan, ya. Jadi macam nak jadi pelajar cemerlang di zaman endemik, pasca pandemik, ya, COVID dan sebagainya. Ya, ni cacar monyet, cacar macam-macam penyakit, ya, influenza, flu itu, flu ini, macam-macam penyakit yang Allah turunkan untuk menguji dan memperkasa, ya, umat yang dikasih, umat pula, ya, hambanya yang dikasihi. Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Gitu, ya. So come to our webinar pada 10/9 pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari, ya. Kita akan bincang, Tok Abah akan bagi beratus tip bagaimana jadi pelajar yang cemerlang. Termasuk teknik belajar yang berkesan. InsyaAllah, ya. Jadi pelajar yang cemerlang, ya, kebanggaan keluarga, aset kepada generasi akan datang. Mudah-mudahan, ya, generasi akan datang jadi orang yang hebat. Dan ramai yang ke mana ceruk Malaysia Tok Abah pergi. Saya dah attend sejak dulu masa saya pergi tahun 90, tahun 2000, tahun 2005 saya attend Tok Abah punya sesi. Tapi kali ini kita buat online, ya, webinar, ya. Dan saya memang berubah. Dulu saya tak nak belajar. Memang sekarang saya berjaya. Saya jadi manager, saya jadi doktor pakar, saya jadi orthopedic surgeon, saya jadi wow. Jadi CEO, jadi COO, jadi UFO, jadi macam-macam, ya. Hebat-hebat asbab mereka berusaha, mereka berubah. Doa mak bapak makbul, ya. Tok Abah cuma membimbing mereka untuk mencari titik perubahan. So come to our webinar pada 10 September, yang mudah-mudahan dapat titik-titik perubahan untuk anak-anak menjadi lebih cemerlang duniawi dan ukhrawi. Amin. Alright, ingat, ya. Link ada kat atas tu. Kalau tanya macam mana nak join, ada link kat komen pin kat atas sekali. Cikgu Nazrin dah bubut. Tok Abah dah check tadi. Okey. Sambung balik. Oh ya. Ini untuk mak atau anak-anak, webinar pada 10/9. Untuk orang dewasa umur 30 ke atas, ni kondisi plus. Kondisi plus ni memang sesuai, ya. Tok Abah pun dah ambil lama dah, ya, memang dapat membantu. Dia ni banyak antioksidan yang tinggi. Cordyceps militer ini telah dibuat uji kaji. Satu dunia pakar-pakar telah mengkaji, maka memang bagus untuk pemulihan badan lah, ya. Dan of course ada vitamin C untuk menguatkan immunity system, untuk ketenangan, untuk cantik kulit dan untuk pembentukan kolagen dalam badan. Kata pakar yang mengkaji. So it works so well, ya. Dan beribu-ribu orang telah mengamalkannya dan memberikan testimonial yang sangat positif. Syukur alhamdulillah. Ni pun ada link kat atas tu, ya. Okey, sambung. Sikit lagi. Ya, sikit lagi, ya. Tok Abah tengok jam. Tok Abah jam tengah charge. Tengah charge bateri, ya. So apa lagi? Masalah dendam dan kecil hati. Itu sebabnya Tok Abah tahun 82 anak sulung Tok Abah akan dilahirkan. Tok Abah dah buat dietitian khusus lemas kelas 6 minggu. Bagaimana nak bantu isteri bersalin. Tok Abah niat nak tolong Tok Mak bersalin anak sulung. Selepas 6 tahun berumah tangga. 5 tahun 10 bulan berumah tangga baru dapat anak yang sulung. Wow, memang kita memang doa dan ikhtiar pagi petang siang malam. Ikhtiar pagi petang siang malam tu doa, ya. Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Ya, so kita doa tapi 5 tahun lebih. Dekat 6 tahun baru Allah kurniakan, ya. So Tok Abah sangat syukur, ya. Masa menunggu Tok Abah ingat normal birth. So Tok Abah dah bersedia nak bantu. Siap dengan pakai kasut baru. Memang nak bantulah, kan. Dah belajar, ya. Tapi rupanya ada emergency kena cesarean, ya. Baby dah 2 minggu overdue. Lepas tu kata doktor ada tali pusat melilit ke leher, jadi terpaksa buat cesarean, ya, pembedahan. So Tok Abah terpaksa keluarlah. Masa duduk di bilik menunggu tu lah, sambil doa, sambil zikir, sambil duduk. Kita masa tengah buat PhD. Ya, jadi kita memang membaca, menganalisis itu kerja kita. Membaca. So apa aku nak baca, tak buat apa benda pun, ya. Tengok notice board, tengok poster-poster, tengok apa yang tertulis kat clean semua Tok Abah baca. Kita akan pelajar yang buat PhD. So salah satu kata-kata yang Tok Abah nampak ialah, yang sampai sekarang Tok Abah amalkan ialah, don't go to bed in anger. That was in 1982, 11 hari bulan Oktober. Macam mana boleh ingat?
Oh, itu tarikh lahir anak sulung. Macam mana boleh lupa? 11 Oktober 1982. So, hampir 40 tahun yang lalu. So, ni dah bulan September. Sebulan lagi, cukuplah 40 tahun. Anak sulung tu. Sejak itulah Tok Abah pesan pada Tok Mak, jangan tidur sebelum kita bermaaf-maafan, sebelum kita solat taubat, sebelum kita istighfar banyak-banyak. Itu Tok Abah buat sejak tahun 82. I'm sharing bukan showing off. Sharing. Orang umur 71 tahun. Nak show off nak buat apa? Dah nak mati pun. Nak show off, nak sombong-sombong tak buat apa. Tapi nak sharing, mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan. So kita, itu sebabnya Tok Abah kata salah satu punca benci membenci sampai berkonflik sampai nak bercerai-berai lah gangguan masalah dendam dan kecil hati dan rajuk. Jangan tidur dalam keadaan yang merajuk. Dan Nabi mengesahkan, Nabi dalam sepotong hadis mafhumnya, bila suami isteri tidur dalam keadaan merajuk, malaikat rahmat keluar dari rumah, terbang dari rumah. Tak ada rahmat ke rumah itu. Nampak tak? Bila suami isteri tidur dalam keadaan rajuk, dendam, kecil hati, tak bermaaf-maafan, tidak memaafkan pasangan, malaikat rahmat pun dia cabut, dia terbang daripada rumah kita. Macam mana dapat rahmat? Nampak? So guys, don't ever go to bed in anger or in rajuk lah. Rajuk dalam bahasa dalam bahasa orang putih pun Tok Abah tak ingat merajuk apa so tak ada perkataan merajuk secara khusus lah. Okay, with heartache ke, with whatever you call it lah. Masalah dendam dan kecil hati, dan ramai Tok Abah tengok drama, Tok Abah penggaling kepala. Apa kebodoh, orang fitnah, orang buat cerita tak siasat, terus benci kat pasangan, terus nak putus tunang, terus nak minta cerai. Just because. Kena fitnah. Ni drama, betul. Drama Korea Tok Abah tak follow. Drama Melayu sesekali. Tapi ujung-ujung ni tak ada masa nak tengok drama pun. Baguslah tu. Sebab bila kita tak tengok siri pertama, maka tak perlu tengok siri keempat, kelima ataupun episod yang ke-100. Tak perlu. Because tak perlu ada psychological closure. Ni orang follow. Episod pertama, kedua, ketiga, dia tak boleh. Dia kalau tertinggal, dia demam. Dia cari mana ulangan, dia demam. Sebab nak cari psychological closure. So, jangan mulakan tengok siri yang pertama, awak tak perlu nak follow sampai siri kan ke-80 ke ke-60 ke, tengok ada drama bersiri ni, geng-geng drama Korea tu lah, soap opera ni, ataupun apa namanya dalam bahasa Indonesianya apa, drama whatever lah, tak apa, lupa lah sinetron, dia panggil sinetron sebab dia ini macam maraton. Okey, so kena fitnah dan dicucuk oleh orang yang dengki. Memang kadang dia pakat, dia fitnah, tunjuk gambar. Sekarang gambar boleh buat, boleh di Photoshop pun. Dia tengok je tu. Tengok gambar awak ni, nampak dah. Bergaduh sampai nak bercerai-berai. Ini drama lah. Tapi walaupun ada gambar, kita kena siasat. Itu sebabnya Nabi dah berpesan mafhumnya. Bila kamu menerima satu maklumat, jangan kamu sampaikan atau percaya bulat-bulat. Sebelum awak tabayun, check it out, kaji, selidik, mesyuarat betul-betul, istikharah. Baguslah buat keputusan ini, tiba-tiba, tengok yang ni, patutlah dah bergaduh, bercerai-berai, and then menyesal, gila talak, and all those nonsense. Masalah dendam dan kecil hati, lepas tu kena fitnah dan dicucuk, dan of course banyak kali juga mereka benci-membenci terlibat dengan masalah orang ketiga. Kadang reunion pun jadi punca masalah. Tok Abah selalu galakkan kalau nak pergi reunion, classmate dan sebagainya, pastikan semua reunion menggalakkan atau mewajibkan membawa pasangan untuk mereka yang ada pasangan. Yang tak ada pasangan, mungkinlah ibu tunggal dengan bapa tunggul dapatlah berkenal-kenalan semula. Itu cerita lain. Tapi yang ada pasangan, pastikan diwajibkan membawa pasangan. Kecuali daruratlah So untuk mengelakkan, sebab Tok Abah dah mengkaunsel banyak sangat kes. Mula cinta berputik semula sebab pergi reunion.
Ya. Ya. Kalau duda dengan ibu tunggal berbalu atau janda, cerita lain. Itu cerita lain, ada keharusan. Tapi ini suami orang dengan isteri orang. Ya, duda dengan isteri orang. Ya, ya, janda dengan suami orang, janda dengan suami orang macam mananya hukumnya? Tengok situasi. Kalau hubungan itu ikut syariat, kau jangan gurau-gurau. Ya, okey, okey. So kena apa nama masalah orang ketiga, ya. Itu pun satu perkara. Jangan mulalah guys. Jangan cari pasal. When you start, don't play with fire, you know. Fire will burn you. Yeah, don't play with fire. Fire when small, okay. Fire when big, you cannot control anymore. Jangan bermain dengan api. Api yang kecil jadi kawan. Api yang besar jadi lawan. Ya, itu peribahasa Melayu lah. Ya, peribahasa Melayu lama. Jangan suka bermain api. Api masih kecil adalah kawan. Api bila dah besar adalah lawan. Don't play with fire. Okay. Lepas tu masalah orang ketiga. Jadi kalau kita dapat prevent, dapat atasi, maka dapatlah selamatkan rumah tangga dan tak adalah benci membenci. Faham ke? Faham. Of course faham. Ya. Lepas tu gangguan ibu bapa dan ipar dua pun ada masuk campur. Bila mak bapak masuk campur, mak bapak membenci mak bapak. Kalau mak bapak tak bagi restu, itu memang sebenarnya tak apa suka sekarang. Menggantikan apa nama adat berinai, yang bukan adat orang Melayu sebenarnya, tapi orang buat. Dan ada ulama kata boleh tabur-tabur beras ke berinai-berinai ni kalau pengantin tu ayam. Kalau pengantin tu ayam, bolehlah tabur-tabur beras. Tabur bertih, tabur beras ni semua adat siapa? Cuba kaji balik. Bukan adat kita, tak payahlah. Ya. So digantikan dengan salam restu. Tak apa suka. Tak apa suka sangat. Ya. Mak bapak memberi salam dan peluk cium apa ni nama anak dan menantu, dan memberikan restu mereka. Dan mertua pun sama juga, bersalam dan peluk cium si menantu. Benda tu benda harus, benda yang baik, salam restu. Tak apa suka. Tak apa suka ya. Salam restu menggantikan majlis berinai. Yang bukan-bukan ya, yang boleh dipersoalkan dia punya kewajarannya, ya. Okey. Alright. So sangat bagus. Inilah dia. So bila mak bapak tak restu memang akan konflik. Itu 90% plus, 95%. Kes yang Tok Abah counsel bergaduh bagai nak agak sebab mak tak restu, ayah tak restu, especially mak. Bila mak tak restu, you akan tak selamat dunia, dikubur di akhirat. Rumah tangga yang tak dapat restu mak bapak, be careful. Ada satu kes yang Tok Abah jumpa Tok Abah ya. Ni banyak tahun yang lepas. Banyak tahun ni mungkin 30 tahun yang lalu. Dia cakap dia tak tahu mak dia ada calon untuk dia di kampung. Ya, dia belajar ya, lepas tu dia nikah ya di luar negara ya. Dia menikah dengan anak orang alim lah, anak orang alim. Tak payah sebutlah kan. Anak orang alim yang sangat baik, cantik, orang baik ya. So tapi mak dia rupanya kecil hati. Dia tak nak mengaku anak ni anak dia, anak lelaki ni dia tak nak mengaku. So nak jumpa dia reject, dia telefon pun dia tak jawab. Ya, kalau datang dia tutup pintu. Ya, dah 2 tahun dah ada seorang cahaya mata. So dia cerita kat Tok Abah sampai menangis. Tok Abah tengah makan tu. Tok Abah pun tak lalu nak makan. Ya. Mat, bukan nama sebenar. Mat, kau petang ni juga. Petang ni juga kena dapat redha mak kau, restu mak kau. Ya. Macam mana Tok Abah dah tahu dah cerita kan. Yang mak saya kalau saya pergi rumah pun ditutup pintu. Saya telefon pun dia letak. Macam mana saya nak jumpa. Dah saya 1000 kali dah saya cuba. I don't care how. Tapi kamu kena dapat kemaafan dan restu mak engkau. Petang ni juga takut mak engkau meninggal dunia sebelum kau dapat restu dan keampunan mak kamu. Kamu akan tak berkat dunia dan akhirat. Macam mana? Saya dah buat. Okey. Tok Abah pun tiba-tiba dapat ilham. Yalah, kita nak tolong orang, Allah bagi bantuan. Kamu ada camping equipment? Dia belajar di luar negara. Memang dia ada. Dia bawa balik, dia hantar. Camping equipment, alat-alat untuk camping, tentnya, kemahnya dan semua dia memang buat kat sana, dia beli, dia bawa balik ke Malaysia. Ada. Bawa camping equipment, kau pergi ke rumah mak kau petang ni, jangan tunggu esok, takut mak meninggal dunia.
hari ini ataupun awak meninggal dunia. Kalau awak meninggal dunia, awak maafkan, selamat. Kalau tidak, awak sengsara di dunia, dikubur di akhirat. Ya, so bawa equipment kalau boleh sampai ke rumah mak awak tu dekat nak maghrib. Of course, mungkin ditutup pintu kan. Confirm 100% tutup pintu. So kau bawa camp kat luar rumah. Kamu pasang kemah kat rumah. Ada. Kat laman rumah saya tu memang luas. Saya boleh buat pokok rambutan tu. Buat bubuk kemah. Dan bila azan maghrib berkumandang, dekat tak dengan masjid rumah? Oh, rumah saya azan memang macam pakai loudspeaker. Memang kuat betul. Dengar. Bagus. Bila azan berkumandang aja, cari jalan untuk anak awak menangis. Itu ilham yang tak dapat. Lepas tu, insyaAllah selesai. Anak menangis boleh selesai masalah saya. Kau buat dulu, banyak berzikir. Dalam perjalanan ke rumah mak pun, Rabbi yasir wala tu'asir. Dia buat sampai expected. Mak nampak dia datang, tutup pintu, tutup tingkap. Expected kan? Dia pun buat kemah, ya. So, tunggu maghrib. Lebih kurang 15 minit selepas dia siap buat kemah, azan maghrib berkumandang. Dan dia baru nak cari jalan anak menangis, tiba-tiba anak menangis. Nak jadikan cerita. Anak ni kebetulan ialah cucu pertama kepada nenek tu. Bayangkan, waktu azan berkumandang, setan semua bertempiaran. Nenek mendengar cucu sulung menangis. Agak-agak macam mana? Takkan tak boleh bayangkan. So, mak tu, nenek tu, memang marah kat anak ni kan. Dia malu sebab dia ada pilihan yang dah bisik-bisik, dah berkira-kira lah. Ya, tiba-tiba tak jadi. Itu jadi marah kecil hati. Dia tak reda. Ya, dia bila dengar cucu menangis, azan berkumandang, setan bertempiaran, nenek pun dalam keadaan yang sendu, turun lagi, cucu aku, mana cucu aku. Lepas tu anak ni pun terekam, tangkap kaki mak dia, minta ampun. Sudahlah, dia sibuk kau ni, aku nak tengah cucu aku. Artinya, selesai. Ya, dengan izin Allah, dengan asbab cucu, dengan asbab azan maghrib, ini semua ilham Allah bagi pada Tok Abah. Tok Abah sampaikan dia buat berjaya. Dia pun redakan anak itu, alhamdulillah sampai sekarang. Ya, anak tu pun hebat, cemerlang dalam apa yang dia lakukan. Anak-anak dia semua jadi orang. Cucu yang dia buat itu jadi doktor, doktor perubatan. Ya, alhamdulillah, kisah benar. Ya, yang punya cerita ni, yang tahu cerita ni, dia kata, itu kisah aku tu. Alhamdulillah. Tok Abah tukar semua senario. Mudah-mudahan tidak memalukan sesiapa. Ya, insyaAllah. Okay, so masalah ibu bapa atau ipar duai dan sebagainya. So, Masya Allah, dah dekat pukul 8 ya. So, Tok Abah ingatkan, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 10.9. Jom mendaftar ya. Come to our webinar pada hari Sabtu depan ni. Ya, hari terakhir cuti untuk mereka yang sekolah hari Ahad. Tapi 2 hari sebelum sehari sebelum buka lah ya. Hari Isnin kan buka. So, come to our webinar pada 10.9 hari Sabtu. Tip dan petua menjadi pelajar cemerlang. Sangat sesuai untuk pelajar-pelajar 10 tahun sampai pelajar umur 80 tahun. Jangan tanya anak saya form 5 boleh tak, form 3 boleh tak, ya, form 6 boleh tak? Boleh. Daripada umur 10 sampai 80 termasuklah semua. So jadi pelajar yang cemerlang, insya-Allah berbaloi. Tok Abah akan kongsi semua ilmu, pengalaman dan apa yang Tok Abah tahu dengan semua. Sebab kita nak tinggalkan semua ya. Kita nak mati dalam keadaan kosong. Jangan bawa benda yang penting dalam kubur. Gitu. Kita tinggalkan di dunia yang akan dapat memberi manfaat pada yang hidup. So, happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy buat kerja-kerja amal. Untuk mereka yang sakit, jaga diri, makan ubat, istighfar banyak-banyak ya, sebagai terapi juga. Mudah-mudahan Allah angkatkan beban dan juga sembuhkan ikut jadual Allah. Ya, jangan minta untuk segera, takut-takut nanti tak makbul. Ya, so mudah-mudahan selamat, sejahtera, ya, selamat menjalani kehidupan. Jadikan hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.